أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat berhimpun pada malam ini untuk sama-sama kita sambung perbincangan kita dalam perbahasan ilmu mantik melalui matan yang agung karangan Al-Imam Abdul Rahman Al-Akhdari rahimahullah taala melalui matan As-Sulamul Munawwar. Baik. Sebelum ini kita dah selesai perbincangan berkenaan dengan perbahasan kulli. Kita dah masuk dalam perbahasan kulli. Kita dah bincangkan mabahisul alfaz. Kita bahagikan lafaz kepada musta'mal dan muhmal, lafaz yang diguna pakai dan lafaz yang tidak diguna pakai. Kemudian yang dibincangkan hanyalah lafaz yang diguna pakai, sebab perbincangan kita, macam saya dah sebutkan berulang kali sebelum ini, perbincangan kita dalam mantik hanya khusus kepada perkara-perkara makulat ataupun ma'ani, makna sahaja. Tetapi kenapa datang perbahasan lafaz? Kerana lafaz menunjukkan kepada makna ataupun makna tidak dapat disampaikan melainkan melalui lafaz ataupun bahasa ataupun perkataan. Maka kerana itu dibincangkan perbahasan lafaz. Kemudian lafaz terbahagi kepada musta'mal dan muhmal. Lafaz yang diguna pakai, lafaz musta'mal, terbahagi kepada dua. Sama ada lafaz tersebut lafaz mufrad ataupun lafaz murakkab. Lafaz mufrad adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Itu takrif bagi lafaz mufrad, dan kita dah bincangkan juzuk ataupun pecahan daripada takrif lafaz mufrad. Kemudian lafaz murakkab nanti kalau kita sempat bincang, insya-Allah sempat, kita akan bahagikan sikit perbahasan lafaz mufrad dan lafaz murakkab. Dan sebenarnya lafaz murakkab perbahasannya di dalam tasdiqat, tetapi disebutkan di sini supaya nak bagi isyarat perbahasan yang kita bincangkan. Kalau lafaz tersebut murakkab, hanyalah lafaz murakkab isnadi yang kita panggil sebagai khabar. Itu nantilah akan masuk perbincangan dia. Kemudian lafaz mufrad bi'tibaril mafhum, kita bahagikan dari sudut ataupun melihat kepada mafhumnya. Kalau mafhum lafaz mufrad tersebut boleh menerima perkongsian, maka dipanggil sebagai lafaz kulli, ataupun kita kata nama am ataupun lafaz umum. Kemudian kalau mafhumnya, mafhum bagi lafaz tersebut tidak boleh menerima perkongsian. Apa maksud perkongsian? Boleh guna dekat banyak benda, dipanggil sebagai lafaz juz'i atau kata nama khas. Contohnya nama orang. Nama orang, contoh nama saya Syukri. Lafaz Syukri khusus untuk saya sahaja, tak boleh diguna pakai pada orang lain. Maknanya untuk menunjukkan makna saya, hanya saya sahaja boleh guna lafaz tersebut. Faham? Yang tu kulli dan juga juz'i. Seperti mana kita sebutkan, juz'i tidak dibincangkan dalam perbahasan mantik. Kerana apa? Kerana kurang faedahnya. Apa faedah bincang setiap seorang? Tak ada faedah. Bukan tidak ada faedah, tetapi terlalu banyaknya juz'i sampai kita tak boleh nak kaji satu persatu. Maka yang dibincangkan hanyalah kulli sahaja. Kerana kulli lebih kepada perbahasan makulat ataupun makna. Dan seiring dengan perbahasan yang dibincangkan dalam mantik, semuanya berkisar berkenaan dengan makna ataupun perkara-perkara makulat sahaja. Kemudian lepas kita bincang kulli dan juz'i, yang kita fokuskan hanya kulli sahaja. Dan kita dah mula membahagikan kulli dengan banyak iktibarat, dengan banyak pecahan-pecahan mengikut kepada iktibar tertentu. Dan kita dah selesaikan yang pertama, kita bahagikan lafaz kulli melihat kepada wujud afradnya pada realiti. Wujud afrad pada realiti. Taqsimul kulli bi'tibari wujudi afradihi fil kharij.
Itu yang pertama kita bincangkan, lafaz kulli. Baik, taksim yang pertama kita bincang. Taksim kulli yang pertama yang telah kita bincang adalah bi'tibar wujudi afradihi fil kharij. Ini yang pertama kita dah bincangkan dan kita dah selesaikan pembahagian dia. Pembahagian dia terbahagi kepada 6 secara ijmal, 6 secara tafsil dan 3 secara ijmal. Kemudian yang kedua kita bincangkan kulli bi'tibar indirajihi fil mahiyah, ataupun kita boleh katakan kulli bi'tibar indirajihi fi haqiqati juz'iyatihi, yang kita sebut sebagai al-kulliyat al-khams. Dan kita berhenti pada perbahasan ini. Sebelum masuk, saya ulang sedikit sebelum kita sambung perbincangan kita. Ada soalan untuk taksim iktibar yang pertama? Ada soalan tak? Ulang kaji tak? Itu masing-masing lah ya. Tapi kena ulang kaji, wajib supaya kita selesai ilmu mantik perbincangan kita, kita faham. Kalau tak, nanti dia akan jadi perbincangan yang kita bincang habis kitab, habislah, selesai dah. Seolah-olah macam nanti bila baca balik macam tak pernah belajar pula. Jadi ulang kaji itu penting. Saya ulang banyak kali dan saya sendiri rasa sebenarnya kepentingan kita dalam menuntut ilmu, satu, pergi kelas tu penting. Itu yang pertama. Sebab apa? Sebab ilmu memang kena cari, kena berguru. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang paling penting juga adalah muzakarah. Sebab kadang-kadang kita datang kelas, tak semua, kalau kelas tu 2 jam, tak semua waktu tu kita fokus. Ada waktu kadang-kadang terlelap kan. Dengar balik nak tidur tu dengan taksim bi'tibar wujudi afradi fil kharij, bangun-bangun terus kuliatul khams. Jadi kita ingatkan taksim wujud afradi fil kharij tu jins, fasal, nau'. Kadang-kadang berlaku macam tu. Jadi menyebabkan bila kita muzakarah, kita akan susun balik maklumat yang kita dapat waktu kelas. Jadi saya nasihatkan sangat-sangat supaya rajin-rajin untuk muzakarah dan mutalaah kitab-kitab yang ada, kitab-kitab rujukan. Baik. Ada soalan tak untuk taksim yang pertama? Baik. Ada tak? Tak ada. Okay, semua faham ya? InsyaAllah. Baik, taksim yang kedua bi'tibar indirajihi fil mahiyah. Baik. Saya sebutkan sebelum ni, bila ada lafaz kulli, semua lafaz kulli ada 2 dalalah. Saya sebutkan kan sebelum ni. Dalalah pertama, dalalah mafhum. Maknanya semua lafaz kulli ada maknanya, ada mafhumnya. Kemudian semua lafaz kulli ada masadaq, ataupun kita panggil sebagai juz'iyat ataupun afrad. Contohnya lafaz kulli insan, ada mafhum iaitu hayawan, natiq. Ada masadaq Muhammad, Ali, Umar. Jadi semua lafaz kulli akan ada 2 dalalah. Akan ada 2 dalalah. Dalalatul mafhum dan dalalah masadaq, menunjukkan kepada mafhum dan menunjukkan kepada masadaq. Dan ini yang kita dah bincangkanlah sebelum ni. Baik, kemudian untuk kita masuk ke dalam perbahasan kulliyatul khams, kita nak lihat kedudukan lafaz kulli di dalam juz'i ataupun di dalam mahiyah sesuatu perkara. Jadi, yang pertama kita kata lafaz kulli ada mafhum. Kemudian kita kata yang kedua ada masadaq, ataupun kita kata juz'iyat. Yang ketiga yang kita nak kaji adalah indiraj ataupun hakikat juz'iyat. Juz'iyati, ini hakikat juz'iyat kepada kulli. Jadi contoh lafaz insan, kita guna lafaz hayawan tu. Lafaz hayawan, lafaz al-hayawan. Yang pertama kita kata kena ada mafhum. Jadi mafhum hayawan
Jismun nami hassas mutaharrik bil iradah. Ini mafhum dia. Baik, kemudian kita kata ada masadat ataupun juz'iyat. Apa yang boleh kita katakan ataupun duduk di bawah hayawan insan? Faras, asad. Kemudian yang ketiga adalah hakikat juz'iyat. Apa hakikat insan? Hayawan natik. Apa hakikat faras? Hayawan sahil. Apa hakikat asad? Hayawan muftaris. Sekarang ni kita nak tengok adakah lafaz kulli tadi duduk di dalam hakikat juz'iyat dia ataupun tidak. Kalau kita tengok sekarang ni hayawan adalah lafaz kulli yang kita nak cari. Insan, faras, asad juz'i ataupun juz'iyat kepada hayawan. Hayawan ada ataupun tidak di dalam hakikat setiap ni hakikat. Ni hakikat ataupun mahiyah bagi juz'iyat dia. Ada ataupun tidak hayawan di dalam setiap hakikat juz'iyat bagi hayawan? Ada, betul. Ni hayawan, hayawan, hayawan. Maka automatik kita katakan bahawasanya al-hayawan dakhilun fil mahiyah ataupun dakhilun fi haqiqati juz'iyatihi. Hakikat juz'iyatihi. Sebab apa? Sebab dia ada dekat dalam hakikat setiap juz'iyat. Faham tak ini? Dapat tak? Okey, baik. Sekarang ni kalau kita tengok, boleh padam ini ulang kaji je. Kita dah bincang dah sebelum ni. Contohnya natik. Natik adalah lafaz kulli. Kenapa lafaz kulli? Yufhamu ishtirak. Kemudian natik ada mafhum. Kaza. Ada mafhum dia yang penting. Kemudian afrad bagi natik Muhammad natik. Umar pun natik. Ali pun natik. Kemudian kita nak tahu hakikat bagi juz'iyat lafaz kulli tadi. Apa hakikat Muhammad? Hayawan natik. Umar hayawan natik. Ali hayawan natik. Jadi natik ada ataupun tidak di dalam hakikat juz'iyat bagi natik? Ada ataupun tidak? Ada. Ni natik. Maka kita kata natik juga dakhilun fi haqiqati juz'iyatihi. Dapat tak? Okey, baik. Kita cuba tengok. Kalau saya tukar contoh, saya kata insan. Al-insan. Apa hakikat insan? Hayawanun natik. Apa afrad bagi insan ataupun juz'iyat bagi insan? Muhammad, Umar, Ali. Apa hakikat Muhammad, Umar, Ali? Hayawanun natik. Baik, insan, kalau kita tutup sekejap mafhum dia, lafaz insan ada ataupun tidak dalam ni? Tak ada, tetapi mafhum dia sama tak? Sama. Maka kita katakan al-insan tamamul mahiyah. Dapat beza tak? Natik, insan dengan hayawan tu macam mana boleh ada tiga bentuk ataupun tiga bahagian tadi? Dapat Kalau kita tengok hayawan dengan natik, kedua-duanya duduk di dalam hakikat juz'iyat. Tetapi insan adalah huwa tamamul mahiyah. Dia adalah makna kesempurnaan bagi hakikat sesuatu perkara. Kalau tidak ada dia, maka hilang mafhum insan itu sendiri. Baik, itu contoh yang ketiga. Kita ambil contoh seterusnya. Contohnya dhahik. Yang boleh ketawa ataupun yang ketawa yang lahir daripada sifat ta'ajjub. Sama juga, dhahik ada makna ketawa yang lahir daripada sifat ta'ajjub ataupun reaksi yang terhasil daripada sifat ta'ajjub. Apa juz'iyat bagi dhahik, Muhammad, Umar, Ali? Apa hakikat juz'iyat dia? Apa hakikat Muhammad, Umar dan Ali? Hayawanun natik. Dhahik ada ataupun tidak dalam hakikat juz'iyat dia? Tak ada. Maka kita kata dhahik
kharijun anil mahiyah ataupun an haqiqati juz'iyatihi. Seterusnya, kalau saya kata mutanafis, yang boleh bernafas, al-mutanafis, yang boleh bernafas. Katakanlah, baik, apa benda yang boleh bernafas ataupun juz'iyat bagi mutanafis? Insan boleh bernafas. Faras boleh bernafas. Asad boleh bernafas. Hakikat insan hayawan natiq. Faras hayawan sahil. Asad hayawan muftaris. Al-mutanafis ada ataupun tidak dalam hakikat juz'iyat dia? Tak ada. Maka kita kata al-mutanafis kharijun anil mahiyah ataupun kharijun an haqiqati juz'iyatihi. Jadi dekat sinilah kita nampak pembahagian yang dipanggil sebagai kulliyatul khams, melihat kepada kedudukan sesuatu lafaz kulli di dalam hakikat juz'iyat dia, ataupun kita kata kedudukan lafaz kulli di dalam setiap mahiyah, di dalam hakikat setiap juz'iyat ataupun di dalam mahiyah sesuatu perkara. Maka dekat sini yang dipanggil sebagai kulliyatul khams. Dan istilah yang diguna pakai oleh manatiqah apabila kita kata kulli tersebut dakhilun fi haqiqati juz'iyatihi, dipanggil sebagai zatiyun. Zati. Kalau kharijun an haqiqati juz'iyatihi, ni dipanggil sebagai aradi. Aradi, bukan ardi, aradi dengan fathur ra. Aradi. Jadi kalau dakhilul mahiyah dipanggil sebagai zati. Kalau kharijul mahiyah dipanggil sebagai aradi. Kalau tamamul mahiyah dipanggil sebagai wasitah. Sebab apa? Sebab dia bukan khariji. Untuk kita katakan dia tu di luar daripada mahiyah, dan dia bukan dakhili sebab dia tidak ada dalam pembinaan juzuk setiap sesuatu perkara. Bahkan dia adalah tamamul mahiyah. Dia tu adalah dia, maknanya huwa. Insan adalah Muhammad, Muhammad adalah insan. Begitulah yang kita panggil sebagai tamamul mahiyah. Jadi kita ada zati, kita ada aradi, dan kita ada wasitah. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan tak ada? Padam boleh? Boleh padam? Ni ulang kaji je. Boleh tak? Kena tulis? Boleh. Padam yang atas. Dah. Baik. Jadi sekarang ni kita bahagikan al-kulli bi'tibar indirajihi fi haqiqati juz'iyatihi, ataupun kita kata al-mahiyah. Terbahagi kepada dua. Sama ada zati, itu terbahagi kepada tiga. Sama ada zati ataupun aradi ataupun wasitah. Zati, aradi, wasitah. Apa yang dimaksudkan dengan zati? Ma kana dakhilan fil mahiyah ataupun fi haqiqati juz'iyati. Aradi ma kana kharijan anil mahiyah ataupun hakikat juz'iyati. Wasitah ma laisa dakhilan wala kharijan anil mahiyah.
Baik. Kita bincang satu persatu. Zati, kita kata makana dakhilan fil mahiyah. Tetapi ada yang dakhil mushtarak di antara satu mahiyah dan mahiyah yang lain. Contohnya macam hayawan tadi. Hayawan, mafhum hayawan apa? Jismun nami hassas mutaharrik bil iradah. Apa juz'iyat dia? Insan, faras, asad. Hakikat insan, hayawan, natiq. Faras, hayawan, sohil. Asad, hayawan, muftaris. Baik, sekarang ni kalau kita tengok hakikat juz'iyat bagi hayawan sama atau berbeza-beza. Adakah hayawan natiq adalah hayawan sohil? Tidak. Maka berbeza-beza. Maka hayawan walaupun dia dakhilun fil mahiyah, tetapi dia juga adalah lafaz yang berkongsi di antara satu mahiyah dan mahiyah yang lain. Satu mahiyah, mahiyah insan, dengan mahiyah yang lain, faras dan juga asad. Maka kita kata dakhilun fil mahiyah mushtarakun. Yang dimaksudkan dengan mushtarak dekat sini adalah mushtarak baina al-mahiyah al-wahidah wa ghairiha. Berkongsi. Mushtarak dekat sini maksud ishtirak, yang berkongsi tadi. Ma yufhamu al-ishtirak. Maksud berkongsi. Bukan lafaz mushtarak yang istilah yang kita akan guna selepas inilah bila masuk dalam isbatul alfaz lil ma'ani. Baik. Jadi hayawan dakhil mahiyah tetapi mushtarak. Jadi yang pertama kita kata dalam zati dakhilul mahiyah ada yang mushtarak. Kemudian kalau kita tengok natiq dakhilul mahiyah juga. Tetapi kita tengok adakah hakikat juz'iyat dia sama ataupun berbeza. Kita sebutkan tadi natiq, mafhum dia kaza, afrod dia Muhammad ataupun juz'iyat dia Muhammad, Ali, Omar. Baik, hakikat Muhammad hayawan natiq, Ali hayawan natiq, Omar hayawan natiq. Natiq lafaz kulli dakhilul mahiyah, dan dia hakikat juz'iyat bagi lafaz natiq adalah sama, mukhtas, khusus untuk satu mahiyah, iaitu mahiyah insan sahaja. Jadi natiq dakhilul fil mahiyah mukhtasun. Jadi kita ada mushtarak dan kita ada mukhtas. Begitu juga aradi. Contohnya kita kata dohik. Mafhum gaza. Afrod dia Muhammad, Ali, Omar. Hakikat dia hayawanun natiq. Semua hakikat juz'iyat bagi lafaz dohik adalah satu mahiyah, iaitu mahiyah insan. Maka dohik adalah kharijun anil mahiyah mukhtas. Kharijun anil mahiyati mukhtas. Jadi kita ada mukhtas, dan kalau kita tengok contoh lafaz mutanafis tadi. Lafaz mutanafis, al-mutanafis, afrod dia ataupun juz'iyatnya insan, faras, asad. Hakikat insan hayawan natiq, faras hayawan sohil, asad hayawan muftaris. Hakikat juz'iyat bagi kulli, lafaz kulli mutanafis, satu ataupun berbagai-bagai, berbilang-bilang. Banyak, betul. Sebab insan bukan faras bukan asad. Beza tadi Muhammad, Ali, Omar. Muhammad tu adalah hayawanun natiq, Ali pun hayawanun natiq, Omar pun hayawanun natiq. Tetapi insan hayawanun natiq, faras hayawanun sohil. Berbeza-beza hakikat juz'iyat dia, tak sama. Jadi dia adalah lafaz kharijun anil mahiyah mushtarak.
Mushtarak yang saya sebutkan macam tadi, mushtarak bainal mahiyah, antara satu mahiyah, wa ghairiha, dan mahiyah-mahiyah yang lain. Maka kita ada mukhtas dan kita ada mushtarak. Kemudian lafaz kulli bi'tibar indirajihi fi haqiqati juz'iyatihi ataupun fi al-mahiyah. Kalau dia zati dan dia mushtarak dipanggil sebagai al-jinsu, istilah. Kalau dia kulli zati mukhtas dipanggil sebagai al-faslu. Kalau dia malaysa dakhilan wala kharijan ataupun kita kata tamamul mahiyah dipanggil sebagai an-naw'u. Kalau dia aradi kharijun anil mahiyah dan dia mukhtas dipanggil sebagai khassatu. Kalau dia aradi dan dia mushtarak bainal mahiyati wa ghairiha dipanggil sebagai aradu am. Jadi di sinilah pembahagian ataupun bagaimana rentetan daripada terhasilnya kulliyatul khams. Jadi kita ada yang pertama al-jinsu, yang kedua al-faslu, yang ketiga an-naw'u, yang keempat khassah, dan yang kelima aradul am. Ini kulliyatul khams yang kita sebut sebagai al-kulliyat al-khams. Sangat penting perbahasan kulliyatul khams. Kerana apa? Kerana kulliyatul khams lah nanti yang kita akan gunakan untuk membina ta'rif setiap sesuatu perkara. Nanti bila kita masuk dalam perbahasan ta'rif, kita akan cuba ta'rif bil haddi tam. Jadi ta'rif bil haddi tam adalah ta'rif dengan jinsul qarib dan faslun qarib. Apa jins, apa fasal? Yang ni yang kita bincangkan. Jadi, apa ta'rif jins? Kulliyun, zatiyun, mushtarakun baina al-mahiyati wa ghairiha. Fasal, contohnya hayawan. Fasal kulliyun, zatiyun, mukhtassun li haqiqatin ataupun li mahiyatin wahidah. Contohnya natiq. Nau' kulliyun tamamul mahiyah. Contohnya al-insan. Khassah kulliyun aradiyun mukhtassun li haqiqatin ataupun bi haqiqatin ataupun bi mahiyatin wahidah. Contohnya apa? Dhahik. Aradul am kulliyun aradiyun mushtarakun baina al-mahiyati wa ghairiha. Contohnya al-mutanaffis. Tulis dulu. Nampak kan tulisan tu dalam tak rakam ni apa? Tak ada ni. Oh ya, okey. Jelas tak Ustaz? Dekat dalam kamera jelas tulisan. Sebab sebelum ni ada orang kata tak jelas tulisan. Tak jelas tulisan. Sebelum ni lah. Tak dekat kamera. Tapi yang ni lah, yang apa ni, live. Live kadang-kadang masalah sikit kan. Tak apa. Yang penting jelas. Saya pun dah bawa marker yang bagus lah ni. Jelas ni. Marker ni. Senang nak padam. Baik, ada soalan? Ni kulliyatul khams.
ambil dahulu ataupun cuba untuk faham. Cuba untuk fahamkan. Sebab saya tahu benda ni benda yang baharu, benda yang kita tak pernah dengar. Tapi sebenarnya kita guna dan kita faham sebenarnya. Cumanya bila diistilahkan tu dia jadi satu benda baru. Faham tak? Dia benda yang diistilahkan tu lah rupanya ni maksud dia. Bila kita faham tu, kita sebenarnya maklumat tu dah ada, tapi istilah tu tak ada. Jadi bila datangnya ilmu, contohnya ilmu mantik, setiap satu benda tu diistilahkan. Supaya apa? Supaya mudah dalam perbahasan ilmu. Kita letakkan satu perkara tu, mustalahnya sama semua, supaya senang nak bincang. Kalau contohlah, sebahagian kata jins tu adalah duduk dekat khosoh ni, yang khosoh tu jins, bercelarulah. Jadi bila kita letak istilah setiap satu tu khusus untuk perkara itu sahaja, maka mudahkan untuk perbincangan. Jadi ini kuliatul khams. Ini yang dipanggil sebagai al-kulliyatu al-khamsu. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Dah selesai dah ni? Boleh padam? Boleh padam? Belum? Okey, tulis dulu, tulis. Cepat sikit. Tulisan saya boleh tulis, boleh baca, boleh. Sama Allah tulisan tak cantik. Okey dah. Dah Baik, sekarang ni kita dah kenal apa yang dipanggil sebagai kulliyatul khamsu. Kemudian Imam Akhdari lepas pecahkan kulliyatul khams kepada 5 bahagian, Imam Akhdari terangkan pembahagian ataupun taksimul jins. Taksim al-jinsu. Apa yang dimaksudkan dengan jins? Kulliyun, zatiyun, mushtarakun baina al-mahiyati wa ghairiha. Terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3. Yang pertama dipanggil sebagai jinsun qaribun. Yang kedua dipanggil sebagai jinsun ba'idun. Dan yang ketiga dipanggil sebagai jinsun wasatun ataupun mutawassitun. Apa yang dimaksudkan dengan jinsun qarib? Ma fawqahu ajnas. Ajnas jamak kepada jins. Ma fawqahu ajnas wa tahtahu naw'un. Ambil dulu mafhum dia, nanti saya terangkan dalam bentuk contoh. Jinsun ba'id adalah ma tahtahu ajnasun wala fawqahu syai'un. Wala fawqahu syai'un. Jinsun wasat ma fawqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Okay. Sekarang ni cuba faham dalam bentuk contoh. Contohnya ini yang dipanggil sebagai silsilah al-mawjudah ataupun saya guna istilah yang digunakan oleh Imam dipanggil sebagai syajaratun furfurius. Syajaratun furfurius. Syajaratun furfurius. Furfurius ni bukan fosforius Furfurius ni adalah nama orang. Nama orang anak murid kepada Aristo, kalau saya tak salah lah. Dia buat syajaratun furfurius, iaitu silsilah mawjudat.
Maknanya benda yang wujud, daripada apa terbina benda wujud? Kita kata benda wujud terbina daripada jauhar. Terbina daripada jauhar. Kemudian jauhar ada jauhar murakkab dan ada jauhar fard, ataupun kita kata jauhar bawah jauhar, ataupun jauhar ni elemen ataupun partikel paling kecil sekali. Kalaulah kita pisahkan badan kita ni, ataupun kalaulah kertas tisu ni saya bahagikan sampailah juzuk paling kecil, itu dipanggil sebagai jauhar, jauhar fard. Kalau dalam istilah mutakallimin dipanggil sebagai jauharun fardun. Kalau jauhar fard tu digabung maka jadi jisim. Jadi jismun, jisim secara mutlak. Jisim pula ada jisim yang berkembang, ada jisim yang tak berkembang, yang ada tumbesaran dan ada yang tidak ada tumbesaran. Yang ada tumbesaran kita panggil sebagai jismun namin. Nam tu maksudnya membesar. Dan ada jismun ghair nami. Jismun ghair nami ni yang kita panggil sebagai batu-batuan, al-jamadat. Batu-batuan tak membesar, dia kekal macam tu saja, maka dipanggil sebagai jismun nami, jismun ghairu nami. Kalau jisim yang membesar ataupun yang berkembang, kita ada hayawan. Hayawan adalah jisim yang berkembang. Kemudian ada juga nabat. Tumbuh-tumbuhan pun begitu juga, daripada biji benih membesar sampai jadi pokok. Kemudian bawah hayawan ada kita ada jauhar, kemudian jismun secara mutlak. Jisim ada jisim nami dengan ghair nami. Ini yang kita panggil sebagai jamadat. Jisim nami ada hayawan dan nabat. Bawah hayawan ada anwa', ada spesies. Kita panggil sebagai anwa' tu sebagai jenis spesies. Kita ada hayawan yang natiq, dipanggil sebagai insan. Kita ada hayawan sahil, dipanggil sebagai faros. Kita ada hayawan muftaris, dipanggil sebagai asad. Jadi bawah hayawan tu adalah anwa'. Ini adalah anwa'. Bukti dia apa? Bukti dia, kenapa kita kata dia anwa'? Sebab kenapa kita kata hayawan bawah dia anwa'? Sebab semua hayawan, semua juz'iyat bagi hayawan berkongsi makna hayawaniyah. Bezanya insan hayawan natik, faras hayawan sahil. Dapat tak? Okey, cuba fahamkan dulu. Kemudian kita kaitkan dengan percahan jins, taksimul jinsi. Kita kata jinsul qarib adalah ma fawqahu ajnas wa tahtahu naw' ataupun anwa'. Hayawan ni kita panggil sebagai jinsul qarib. Sebab apa? Atas dia jins, bawah dia naw'. Kenapa kita kata jismun nami ni jins juga? Apa takrif jins? Kulliyun. Apa? Zatiyun mushtarakun bainal mahiyah wa ghairiha. Baik, jismun nami adalah jins kepada hayawan, dan juz'iyat bagi jismun nami hayawan dan juga nabat. Hayawan dan nabat hakikatnya sama atau berbeza? Maka jismun nami adalah jins, sebab dia kulli, zati, mushtarak bainal mahiyah wa ghairiha. Begitu juga jisim dan juga jauhar. Baik, kita tengok takrif jinsul ba'id. Ma tahtahu ajnas wala fawqahu syai'. Dekat sini dipanggil sebagai jinsul ba'id ataupun dipanggil sebagai jinsul ajnas. Jins yang paling jins sekali. Jins yang paling atas sekali, level yang paling atas sekali, panggil sebagai jinsun ajnas ataupun jinsun ba'id. Kemudian yang duduk tengah-tengah,
Kita kata jinsun wasat adalah ma fawqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Atas ada jins, bawah ada jins. Jins munami dengan jinsim ni kedua-duanya atas dia jins, bawah dia pun jins juga. Dipanggil sebagai jinsun wasat. Ini yang dipanggil taksimul jins. Kenapa? Okey, baik. Saya terangkan kenapa dibincangkan perbahasan jins dan seterusnya. Sebab ini semua adalah kulli yang paling kulli sekali. Sebab tu dipanggil sebagai kulliyatul khams. Semua perbahasan, kalau kita nak tarik perbahasan ataupun satu perkara tu dengan kepada perkara yang lebih umum daripada dia, maka kita akan guna kaedah ataupun pecahan yang ada dalam kulliyatul khams. Sebab kulliyatul khams ni kulli yang paling kulli sekali. Kulli yang paling kulli sekali. Sebab itu dipanggil sebagai kulliyatul khams, ataupun kalau dalam bahasa Melayu kita kata 5 universe. 5 universal ke universe, saya tak ingat lah. Tapi universe tu maksudnya paling umum lah kan, paling umum sekali. Baik. Jadi kita ada jinsun qarib, ba'id dan juga wasat. Baik. Tetapi kebanyakan istilah hanya fokus kepada 2 perbahasan saja ataupun 2 istilah saja. Pecahan 3 ni jarang diguna pakai. Dan apa yang berbeza, kita katakan jinsun ba'id, istilah jinsun ba'id dalam kebanyakan kitab mantiq ditujukan kepada jinsun ba'id yang sebenar dan juga jinsun wasat. Jadi sebenarnya ada 2 sahaja istilah. Nanti bila kita masuk dalam perbahasan ta'rif, kita akan kata ta'rif rasmun, ta'rif haddut tam adalah jinsun ba'id dan juga faslun qarib. Yang dimaksudkan jinsun ba'id di situ adalah jinsun wasat dan juga jinsun ba'id. Jadi kadang-kadang ataupun kebanyakan keadaan jinsun wasat dipanggil sebagai jinsun ba'id. Dapat tak? Boleh tak? Ke pening sikit? Boleh tak? Boleh ke tak ni? Banyakkan daging? Tak ada. Okey. Boleh ke tak ni? Faham ke tidak? Ke saya syok seorang? Baik. Jadi ingat apa yang perlu ditambah adalah kadang-kadang penggunaan kalimah jins hanya digunakan 2 istilah saja, jinsun ba'id dan jinsun qarib. Yang dimaksudkan dengan jinsun qarib yang inilah ma fawqahu ajnas wa tahtahu anwa' ataupun naw. Yang dimaksudkan dengan jinsun ba'id adalah jinsun ba'id dan juga jinsun wasat, kedua-dua sekali. Baik. Ada soalan? Jadi inilah kulliyatul khams. Jadi saya tak tambah perbahasan. Kita berhenti dekat sini dahulu. Bukan berhenti habis kelas kan? Maknanya kita habiskan perbahasan kulliyatul khams di sini saja. Supaya semua cuba untuk faham. Sebab saya takut saya tambah lagi, nanti kan makin lagi celaru. Jadi faham satu persatu dulu. Yang selebihnya tu bila awak faham yang ni, awak akan faham perbahasannya. Sepatutnya saya nak terang, tapi kita cukup dahulu dekat sini. Siapa yang boleh faham yang ada dekat sini, boleh faham perbahasannya lebih detail selepas ini. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Tak ada. Baik. Dah tulis? Boleh batam? Belum? Dah tulis? Ustaz tulis tu nampak ke? Tidak berada pada ini sahaja. Sebab apa? Sebab dalam semua perkara, tapi ini yang paling umum sekali kita tarik. Dalam semua perkara ada je perbahasan jinsun qarib ba'id. Sebab apa? Sebab nanti dalam contoh kalau kita kata takrif, contohnya kita kata takrif apa? Contoh kita kata takrif sorof, takrif ilmu sorof. Takrif ilmu sorof, kita kata takrif ilmu sorof adalah ilmun bi usulin tu'rafu biha ataupun yu'rafu biha
ahwalu abniyatil kalim allati laysat bi'irab. Contoh tu takrif dia. Nanti dalam perbahasan takrif selalunya akan dibincangkan muhtarazat. Apa maksud muhtarazat? Perkara yang masuk dalam takrif dan keluar dalam takrif. Sebab nanti dalam takrif kita akan bincang antara syarat takrif yang paling atas sekali, takrif mestilah jami', mani' ataupun muttaridan mun'akisan. Mesti jami', mesti himpunkan semua afrod dia, dan mesti halang afrod-afrod selain daripada mafhum kalimah tersebut daripada masuk dalam takrif. Jadi contohnya macam tadi kan, kita kata ilmu saraf adalah ilmun bi usulin kaza kaza kaza. Nanti dalam muhtarizat dia akan kata apa? Fa ilmun jinsun fit ta'rif. Ilmu tu adalah jinsun fit ta'rif. Maknanya apa? Ilmu tu adalah jins, berkongsi. Ilmu fiqh pun ilmu juga, ilmu mantik pun ilmu juga, ilmu usul fiqh pun ilmu juga. Berkongsi makna saraf dengan mahiyah yang lain pada makna ilmu. Maka jins tu, ilmu tu adalah jinsun qarib bagi ilmu saraf. Dapat tak? Jinsun qarib bagi ilmu saraf. Dapat tak? Dapat tak? Sebab bawah ilmu ada ilmu saraf, ada ilmu mantik, ada ilmu kaza sampai seterusnya. Sama juga macam tadi, hayawan, ada hayawan natik, ada hayawan sohid, ada hayawan mustaris. Faham tak? Jadi macam tu lah perbincangan dia. Cumanya yang ini yang paling umum sekali bila kita tarik, sebab kita nak bincang perkara-perkara maujudah. Cumanya perbahasan jins apa semua ni kita akan nampak lebih jelas bila kita masuk dalam perbahasan ta'rifat, perbahasan definisi. Ada soalan? Ada soalan tak tadi? Okay, baik, kita teruskan seterusnya. Kita tak habis lagi pembahagian kulli. Ada apa dia? Apa? Aku aja cari lah. Carilah. Saya bagi contoh je tu. Jangan tidaklah. Bukan carilah ilmu tu apa yang lebih umum daripada ilmu. Boleh jadi tak ada dah, ataupun boleh jadi ada. Apa yang lebih, contoh kita kata fun. Boleh jadi fun tu seni. Seni antaranya ada ilmu, ada lukisan ke. Contoh ni contoh. Contoh. Tapi orang malam lah benda tu boleh jadi. Benda lagi umum daripada dia. Lagi umum. Kita akan tarik-tarik sampai yang paling umum sekali dan tak boleh diumumkan lagi. Itu dipanggil sebagai jinsun ajnas. Macam jauhar tadi itulah yang paling, elemen yang paling umum sekali, yang semua maujudat memang jauhar. Soalan macam tu. Dapat tak? Okey, baik. Okey, baik. Kita masuk ke dalam pembahagian kulli dengan i'tibarat yang lain, iaitu pembahagian kulli, taksimul kulli, taksim al-kulli bi'tibar nisbatuhu lil ma'ani. Taksim lafaz kulli melihat kepada nisbah ataupun hubung kait lafaz kulli tersebut dengan makna. Kita pecahkan dalam dua perkara. Yang pertama, kalau dia satu lafaz saja, lafzun wahidun, lafaz satu saja. Ataupun yang kedua, lafaz berbilang-bilang. Alal aqal dua lah, lafaz muta'addid. Lafaz, kalau lafaz dia satu saja, lafaz lafaz dia ada satu saja. Contoh apa? Contoh lafaz insan saja. Insan saja. Satu lafaz saja. Sama ada satu lafaz tu ada makna wahid, satu makna, ataupun makna berbilang-bilang, muta'addid.
Tengok dahulu, nanti saya terangkan. Begitu juga kalau lafaz dia berbilang-bilang. Contohnya kita kata insan dengan faros. Berbilang-bilang lah, ada 2 lafaz dah ni. Sama juga, sama ada 2 lafaz tu makna wahid ataupun makna muta'addid. Apa maksud muta'addid? Makna dia berbeza, berbilang-bilang. Makna dia bukan satu. Kalau makna wahid, maknanya makna dia ada satu sahaja. Baik. Sekarang ni, kalau satu lafaz, satu makna, sama ada makna tersebut musawiyan fil afrad, maknanya makna tersebut sama. Jadi saya terang dengan contoh. Ataupun mutafawitan, berbeza-beza fil afrad. Contohnya lafaz insan. Baik, tengok dahulu, jangan salin, supaya boleh faham satu-satu. Nanti saya bagi waktu untuk salin. Contohnya lafaz insan. Apa afrad insan? Muhammad, Ali, Umar. Apa mafhum insan? Insan satu lafaz. Mafhum dia ada banyak ke satu saja? Satu saja. Apa dia? Hayawan natik. Baik. Afrad dia Muhammad, Ali, Umar. Baik, dekat afrad insan, ada ke yang lebih insan daripada yang lain? Semua makna dia sama. Semua hayawan natik yang sama. Semua makna insaniah yang sama. Maka dia musawiyan fil afrad. Satu lafaz, satu makna, dan makna dia sama ke atas semua afrad bagi lafaz tersebut. Dapat tak? Okey, cuba dapatkan dahulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia berbeza-beza. Contohnya al-bayad, putih. Apa afrad putih? Apa benda yang putih? Contohnya kita kata susu, al-laban. Contoh kita kata al-waraqah, kertas. Contohnya al-thalj, salji. Semua putih. Tetapi antara putih susu, putih kertas, putih salji berbeza-beza ke ada satu putih saja? Berbeza-beza. Ada yang lebih putih, ada yang kurang putih. Kalau yang lebih putih dengan yang kurang putih, kita tetap panggil putih juga. Beza tak dengan insan? Beza kan? Okey. Jadi lafaz satu, makna satu, sama dekat semua afrad, dipanggil sebagai lafaz mutawatir. Istilah lafaz mutawatir. Jadi apa maksud lafaz mutawatir? Lafzun wahidun wa ma'nahu wahidun wa musawiyan fil wa ma'nahu wahid musawiyan fil afrad. Sama. Contohnya lafaz insan tadi lah. Semua afrad insan adalah insan yang sama. Zaid insan, Muhammad insan. Tak ada yang lebih insan daripada yang lain. Kalau mutafawitan fil afrad dipanggil sebagai lafaz musyakkik. Lafaz musyakkik, nisbah kepada syak. Kenapa syak? Sebab kalau kita tengok dekat mafhum dia sama. Sebab apa? Sebab laban putih, waraqah putih, salji putih. Tapi bila kita tengok satu persatu, ada perbezaan. Sebab tu dia seolah-olah macam ada syak, ada musyakkik. Nampak macam mutawatir, tapi nampak macam tak mutawatir, kan? Jadi sebab itu dipanggil sebagai musyakkik. Jadi musyakkik apa maksud dia? Lafzun wahidun wa ma'nahu wahidun mutafawitan fil afrad. Berbeza-beza. Ada yang lebih, ada yang kurang. Ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang kurang. Contohnya lah, kalau kita kata sur'ah, kelajuan. As-sur'atu, kelajuan. Contoh laju ataupun laju. Laju, kereta pun laju, sayyarah. Kapal terbang pun laju, ta'irah. Train pun laju, kita. Tapi kalau kereta bawa laju, kita kata kereta tu laju, betul? Kapal terbang laju, kita kata laju juga. Kereta api laju juga. Tetapi lajunya sama ke semua? Tak sama. Jadi kita panggil as-sur'ah adalah lafaz musyakkik. Satu makna, satu lafaz, satu makna, tetapi makna dia
berbeza ataupun berbeza-beza pada afrod, tetapi semua tetap dipanggil dengan lafaz itu, tetapi ada lebih ada kurang, ada lebih ada kurang. Nampak tak? Sama macam nur, cahaya. Lampu bercahaya, bulan bercahaya, matahari bercahaya, tetapi semua cahaya itu sama ke? Tak sama. Jadi itu lafaz musyakkik. Dapat tak? Faham tak? Okey, selesai yang pertama. Tulis siapa yang nak tulis dulu. Tapi yang dekat sampai situ je lah. Sebab yang ni kita tak bincang lagi. Siapa nak tulis, tulis dulu. Sekarang mudah, semua ambil gambar. Dia baguslah menggunakan teknologi pada tempat ni. Tapi dah ada yang dah ambil gambar, saya padam je lah terus Nanti kawan-kawan kongsi. Sekarang lagi laju nak. Sekarang sebenarnya orang sekarang sepatutnya tak ada alasan untuk tak belajar. Betul tak? Sebab semua dah dipermudahkan. Nampak tak nampak je lah. Kita ada internet, kita ada telefon pintar. Semua boleh, hujung jari saja. Pilihan atas kita. Dekat Mesir semua pilihan atas kita. Nak pergi kelas boleh, nak pergi Hard Rock Cafe boleh. Bukan Hot Rock Hard Rock. Hard Rock Cafe ada, Hard Rock Cafe satu. Tu tak nak lah bagi tahu, nanti korang pergi lah. Tak ada. Boleh pergi belajar, boleh pergi City Star. Semua pilihan atas tangan kita. Semua dah ada, semua dah besar, semua dah ada, semua dah boleh fikir. Jadi semua tahu mana yang baik, mana yang buruk. Lebih kira saya padam. Baik, kita dah selesai mutawatir dan juga musyakkik. Faham dah? Mutawatir dan musyakkik itu jelas. Penting nisbah lafaz kepada makna sangat-sangat penting. Kebanyakan, saya ulang lagi tadi, kebanyakan kesalahan dalam menghukumkan sesuatu perkara kerana tidak memahami yang dipanggil sebagai nisbah lafaz kepada maknanya. Sangat banyak. Imam Ghazali antara orang yang paling banyak menyatakan kesalahan, memberi contoh kesalahan-kesalahan manusia akibat tidak memahami nisbah lafaz kepada maknanya, menyebabkan kesimpulan ataupun hukum akhir yang dikeluarkan adalah salah. Baik, lafaz satu, makna banyak. Lafaz ada satu, makna banyak. Lafaz ada satu, makna dia ada banyak. Dipanggil sebagai lafaz mushtarak. Mushtarak apa? Mushtarak lafzi. Dipanggil sebagai mushtarak lafzi. Lafaz ada satu, makna dia ada banyak. Contoh, lafaz ada satu, makna dia ada banyak. Contohnya lafaz ainun. Lafaz ain. Lafaz ain, kalau ain sahaja menunjukkan makna matahari, syams. Lafaz ain juga digunakan untuk makna jasus, spy. Spy itu dipanggil sebagai ainun dalam bahasa Arab, mata-mata. Bahasa Melayu kita kata mata-mata. Zahab. Zahab juga dipanggil sebagai ainun, emas. Lepas tu apa lagi? Air mata air dipanggil sebagai ainun juga. Ain kan? Air yang keluar daripada celahan-celahan batu kalau air mata air tu. Ataupun air yang sikit lah, dia bukannya jenis yang macam sungai, dipanggil sebagai ainun juga. Jadi lafaz ain satu lafaz, tetapi makna dia banyak. Dan makna dia tak ada kena-mengena langsung dengan yang lain. Kalau selagi mana kita tak letak qarinah ataupun tak letak tambahan ain apa, maka dia akan ihtimal ataupun dia akan ada kebarangkalian semua makna yang kita nyatakan. Kalau kita kata ainun saja, boleh jadi mata basar. Paling mudah basar lah mata. Mata tu ainun juga. Tapi kalau kita kata ainun mudhi'ah, mata ataupun ain yang bercahaya, maknanya maksud dia adalah syams. Faham tak? Jadi lafaz ain adalah lafaz mushtarak lafzi. Lafaz mushtarak lafzi. Faham dah mushtarak lafzi ni? Kalau dalam bahasa Melayu ada juga. Contohnya apa?
Contohnya lafaz mereka. Mereka boleh jadi maksud mereka tu maknanya orang. Boleh jadi maksud mereka cipta. Kan mereka juga. Jadi dia lafaz yang mushtarak. Mereka orang dengan mereka mencipta tu sama ke? Tak sama. Faham tak? Jadi kalau kita kata mereka saja boleh jadi dua makna tu. Tapi kalau kita kata mereka bermain di pantai, maknanya maksud dia orang. Mereka alat komunikasi, maknanya mereka cipta. Faham tak? Jadi itu dipanggil sebagai lafaz mushtarak lafzi. Ingat, mushtarak lafzi banyak sangat ada dalam perbahasan ilmu. Dan Imam Ghazali juga dalam Hakim Nazar, Imam Ghazali sebutkan kebanyakan kesalahan-kesalahan di dalam perbahasan ilmu adalah kerana tidak memahami lafaz mushtarak lafzi. Tak faham apa yang dimaksudkan dengan mushtarak lafzi, maka akan menjadi kesilapan dalam menghukum sesuatu perkara. Baik, itu yang ketiga, mushtarak lafzi. Kemudian lafaz yang banyak, lafaz muta'addid, lafaz banyak, makna dia satu sahaja. Lafaz banyak, makna satu. Contohnya insan dengan bashar. Insan dan juga bashar. Insan lafaznya sama ke dengan bashar? Tak sama, lafaznya tak sama. Insan alif nun sin alif nun. Bashar bashim ra, bashin ra. Beza kan? Tetapi makna dia satu, iaitu hayawan natik. Dalam mantik ataupun dalam perbahasan nisbah lafaz kepada makna dipanggil sebagai al-mutaradif ataupun mutaradif. Semua sama. Mutaradif, lafaz mutaradif. Ataupun dalam bahasa Melayu kita kata apa? Seerti, sinonim. Sinonim kan? Seerti, lafaz sinonim. Lafaz yang seerti. Lafaz yang seerti. Contohnya apa? Contohnya Al-Asad dengan Al-Laith. Al-Asad dengan Al-Laith, lafaznya berbeza. Ada dua. Satu alif sin dan satu lagi lam ya tha. Tetapi maknanya sama, iaitu hayawan muftaris. Contoh ada banyak. Asad, Laith, Usamah. Juga antara makna ataupun nama bagi insan, nama bagi asad ataupun singa. Ghadhanfar, Ghadhanfar juga nama bagi singa. Jadi Asad, Lais, Usamah, Ghadhanfar semua adalah kalimah mutaradifan. Dapat tak? Kata seerti ataupun lafaz sinonim. Kemudian yang terakhir sekali, satu lafaz lafaz banyak, lafaz berbilang-bilang dan maknanya juga berbilang-bilang. Dah belum? Dah Sebab dah. Lafaz banyak, makna dia pun banyak juga. Makna dia bukan satu. Makna dia banyak, makna dia bukan satu. Dipanggil sebagai tabayun ataupun mutabayin ataupun tabayun. Tabayun. Lafaz tabayun. Contohnya apa? Al-insan dengan al-faras. Insan, faras, dua lafaz yang berbeza. Alif nun sin alif nun, farasin. Beza kan? Makna dia sama ke? Makna dia beza juga. Insan hayawanun natik, faras hayawanun sahilun. Dua lafaz dan dua makna juga. Dipanggil sebagai lafaz tabayun ataupun mutabayin. Mutabayin. Lafaz tabayun. Jadi kita dah ada berapa? Ada 5 semua sekali. Kita ada okey, faham tak? Sebelum tu soalan, faham ke tak yang ni, lafaz ni? Saya akan tambah ada sikit lagi yang tak ada dalam matan, tapi sangat penting kerana banyak digunakan dalam perbahasan ilmu. Nisbah lafaz kepada makna dia. Kita ada yang pertama, kita sebutkan lafaz mutawatir. Satu lafaz, satu makna, sama dari sudut afrodnya pada memikul makna lafaz tersebut. Insan, semua afrod insan maknanya adalah hayawanun natik. Tidak ada yang lebih insan daripada yang lain. Lafaz tu dipanggil sebagai lafaz mutawatir. Kemudian
Kalaulah satu lafaz, satu makna, tetapi afrodnya berbeza-beza, ada lebih ada kurang, dari sudut memikul makna ataupun lafaz tersebut, dipanggil sebagai lafaz musyakkik. Bayat putih. Putih boleh jadi putih salji lebih putih daripada putih kertas. Putihnya susu lebih putih daripada putihnya salji. Jadi ada beza, tetapi semua tetap dipanggil sebagai warna putih. Dapat? Okey, dipanggil sebagai lafaz musyakkik. Satu lafaz banyak makna dipanggil sebagai mushtarak lafzi. Dipanggil sebagai mushtarak lafzi. Lafaz mushtarak lafzi. Kenapa saya kaitkan mushtarak lafzi? Sebab kadang-kadang kita jumpa dalam perbahasan ilmu, dia kata hadza mushtarakun ma'nawiyyun. Jadi mushtarak maknawi, apa yang dimaksudkan? Mushtarak maknawi adalah satu lafaz, satu makna, dan makna dia semua sama, seolah-olah macam mutawatir. Kita akan jumpa dalam perbahasan ilmu kadang-kadang kata hadza mushtarakun ma'nawiyyun. Saya bagi contohlah supaya kita nampak sedikit bagaimana beza antara mushtarak lafzi dan mushtarak maknawi. Contohnya, yang biasa kita dengar lafaz solat, selawat kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi kan, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, Allahumma shalli 'ala Muhammad wa alihi wasallam. Jadi selawat dekat situ, solat, as-solat. Kebiasaannya kita dengar as-solat tu adalah lafaz mushtarak lafzi. Lafaz selawat ataupun solat Allah kepada Nabi, bukan solat malaikat kepada Nabi, bukan solat manusia kepada Nabi. Betul tak? Yang biasa kita dengar kan? Kan kalau selawat Allah kepada Nabi maknanya rahmat. Selawat Allah kepada selawat malaikat kepada Nabi adalah istighfar. Selawat manusia kepada Nabi adalah ad-du'a. Biasa kita dengar yang tu kan? Jadi ulama kata hadza lafzun mushtarakun. As-solat tu lafaz mushtarak. Tetapi Al-Imam Ibnu Hisham, Al-Imam Ibnu Hisham dalam kitabnya Mughnil Labib, kalau saya tak silap, dalam kitabnya Mughnil Labib an Kutubil A'arib, dalam kitab Nahwu, menyebutkan lafaz doa, lafaz as-solah adalah lafaz mushtarak ma'nawi. Mushtarak ma'nawi. Semua maknanya, makna as-solat dekat situ adalah al-atfu. Jadi beza ulama ataupun beza antara Imam Imam Ibnu Hisham kata as-solat tu adalah lafaz mushtarak ma'nawi. Maknanya apa? Satu lafaz, satu makna. Iaitu apa? Al-atfu. Jadi selawat Allah kepada Nabi ataf, selawat malaikat ataf, selawat manusia ataf juga. Jadi dekat, sebab apa Imam Ibnu Hisham kata? Kerana kalaulah yang dimaksudkan adalah doa, maka tak kena dengan sirah ataupun siag ayat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Ad-du'a ala maknanya apa? Doa kehancuran. Ad-du'a ala, kalau ad-du'a li maknanya kebaikan, ad-du'a ala maknanya keburukan. Tahu tak? Jadi tak kena dengan siap. Maka Imam Ibnu Hisham antaranya yang menyebutkan lafaz solat adalah lafaz mushtarak ma'nawi, bukan mushtarak lafzi. Faham ke tak ni? Faham kan? Okay. Boleh cari sendiri nanti dalam perbahasan ilmu nahwu dalam kitab Mughnil Labib. Kalau saya tak salah lah, dalam kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib. Mughnil Labib adalah kitab Ibnu Hisham dalam ilmu nahwu, tetapi sebenarnya dia adalah tafsir kepada Al-Quran. Tapi kita tak nampak. Sebab apa? Semua contoh dalam Mughnil Labib daripada awal sampai akhir semuanya adalah ayat Al-Quran. Cuma saya pesan untuk baca kitab Mughnil Labib, kena habiskan ayat Al-Quran yang diletakkan oleh Ibnu Hisham. Sebab Ibnu Hisham dia akan letak kepala ayat sahaja. Syahid dia kadang-kadang tak jumpa dekat tulisan tu. Kita kena sempurnakan ayat tu. Itu satu pesanan lah kalau nak baca kitab Mughnil Labib. Ambil masa, ambil ni istitrat sikit. Yang kedua, kalau nak baca kitab Ibnu Hisham, kena kaji adakah yang dimaksudkan Ibnu Hisham qiraat yang dah sedia ada dalam Al-Quran ataupun qiraat yang lain. Kadang-kadang syahid yang didatangkan tu adalah qiraat lain, bukan qiraat yang ada dalam Al-Quran. Itu je yang kena ambil perhatian untuk baca kitab-kitab Ibnu Hisham, terutamanya dalam Mughnil Labib. Baik. Faham tak ni mushtarak lafzi? Mushtarak lafzi. Hilang dah suara. Okay. Itu yang dipanggil sebagai faham? Dengar tak? Hati ya? Hello.
Hello. Hello. Okey. Ulang balik. Hello. Bismillah. Dengar. Dengar tak? Dengar. Okey, baik. Tapi yang ini hilang dah. Hello. Bismillah. Okey dah. Baik. Satu lafaz banyak makna dipanggil sebagai mushtarak lafzi. Beza dengan mushtarak maknawi. Letak sikit nota kat tepi. Beza dengan mushtarak maknawi. Hilang balik tak? Okey. Baik. Seterusnya, satu lafaz lafaz berbilang-bilang, lafaz banyak, satu makna sahaja dipanggil sebagai mutaradif. Lafaz sinonim. Kemudian banyak lafaz dan berbilang-bilang makna dipanggil sebagai lafaz mutabayin ataupun tabayun. Contoh untuk lafaz mutawatir, contohnya insan yang disebutkan tadi, itulah insan. Semua afrod insan maknanya sama, hayawan natik, tak ada beza, tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Musyakkik, semua lafaz, satu lafaz satu makna tetapi afrod dia berbeza-beza, ada lebih, ada kurang. Contohnya lafaz bayat. Mushtarak lafzi, satu lafaz banyak makna dan makna-makna setiap satu tu berbeza-beza, tak sama langsung, dipanggil sebagai mushtarak lafzi. Contohnya lafaz ainun. Kemudian banyak lafaz satu makna dipanggil sebagai lafaz mutaradif ataupun sinonim. Contohnya insan dengan bashar, asad dengan laith, dan seterusnya lafaz-lafaz sinonim ataupun seerti. Lafaz banyak, makna banyak dipanggil sebagai tabayun. Contohnya insan, faras. Dua lafaz yang berbeza, maknanya juga berbeza, dipanggil sebagai lafaz tabayun. Baik, dalam matan dia hanya terang 5 ini sahaja. Cumanya saya nak tambah. Tabayun di sini adalah tabayun kulli. Sebab apa? Sebab dia betul-betul berbeza. Insan memang langsung tak sama dengan faras. Tetapi dalam perbahasan ini ada yang dipanggil sebagai tabayun juz'i. Maknanya ada juzuk yang berbeza tapi ada juzuk yang sama. Tabayun juz'i terbahagi kepada 2. Yang pertama dipanggil sebagai al-umum wal khusus mutlaq. Kenapa saya tambah? Sebab terlalu banyak perbahasan ilmu guna perbahasan ni. Alaqah di antara ini dan ini, al-umum wal khusus mutlaq. Alaqah antara ini dan ini, al-umum wal khusus wajhi. Nanti kita akan tatbik, nanti saya akan bagi soalan, boleh ke tak fahamkan perbahasan umum wal khusus mutlaq dengan umum wal khusus wajhi. Yang kedua dipanggil sebagai al-umum wal khusus wajhi. Yang dimaksudkan dengan al-umum wal khusus mutlaq ialah ayyattahida ataupun ayyajtami'a. Dua lafaz yajtami'a fi maddatin, dalam satu maddah, satu keadaan. Tak nampak saya buka dulu tulisan saya besar sikit. Kita ada tabayun juz'i, al-umum wal khusus mutlaq. Yang dimaksudkan apa? Ayyajtami'a fi maddatin wa yanfaridu ahaduhuma fil ukhra. Dua lafaz berhimpun pada satu makna ataupun satu keadaan yang sama dan berpisah salah satu daripada dua tu pada keadaan yang lain. Contoh, Nabi dengan Rasul. Contohnya An-Nabi dan juga Rasul, Ar-Rasul. Lafaz Nabi dan lafaz Rasul berhimpun ataupun makna Rasul, kalau kita kata dia ataupun lelaki ini adalah Rasul, maka dia adalah Nabi. Kalau kita kata dia adalah Nabi, mesti ke dia Rasul?
Jadi berhimpun makna Nabi dan Rasul pada maddah Rasul. Berpisah Nabi dan Rasul pada Nabi sahaja. Jadi dulu dalam matematik moden kita belajar subset, betul? Ingat lagi tak subset? Subset, ingat lagi kan? Jadi yang tengah ni kita panggil sebagai yang tengah ni adalah Rasul. Yang dekat luar ni adalah Nabi. Dobit ataupun kita panggil cara mudah untuk hafal ataupun untuk tahu yang dipanggil sebagai umum wa khusus mutlak ni apa? Cara dia paling mudah adalah kita boleh kata, kalau dengan contoh ni kita boleh kata semua Rasul adalah Nabi, tetapi tidak semua Nabi adalah Rasul. Itu dobit untuk umum wa khusus mutlak. Contoh, saya tukar insan dengan hayawan. Semua insan adalah hayawan, tetapi tidak semua hayawan adalah insan. Jadi alaqah ataupun nisbah antara lafaz insan dengan hayawan adalah al-umum wal khusus mutlak. Dapat tak ni? Okey, baik. Itu yang pertama, al-umum wal khusus mutlak. Yang kedua, al-umum wal khusus wajhi ataupun min wajhi. Wajhi lah. Wajhi. Apa yang dimaksudkan dengan al-umum wal khusus wajhi? Yang dimaksudkan adalah ayyajtami'a. Maksudnya dua lafaz yang berhimpun pada satu maddah, satu keadaan, fi maddatin, wa yanfaridu, dan berpisah, kullun minhuma, kedua-duanya sekali, fi maddatin ukhra, kedua-duanya berpisah, berhimpun pada satu keadaan dan berpisah kedua-duanya pada keadaan yang lain. Beza dengan umum wa khusus mutlak. Umum wa khusus mutlak berhimpun pada satu keadaan dan salah satu saja daripada dua lafaz tadi tu berpisah dekat keadaan yang lain. Dapat tak? Faham tak? Okey, baik. Jadi contohnya, contoh tu dekat mana ya? Contoh kat atas ni. Contohnya lafaz tabib dan juga malizi. Contohnya lafaz tabib dan juga malizi. Berhimpun makna tabib ataupun berhimpun afrad tabib dan malizi pada doktor Malaysia. Seorang doktor warga negara Malaysia, betul? Berpisah tabib doktor dengan Malaysia pada doktor Indonesia contohnya. Sebab doktor Indonesia bukan doktor Malaysia, jadi dia terpisah dengan Malaysia, dengan Malizi. Kemudian Malizi pula berpisah dengan tabib pada yang muallim contohnya ataupun muhandis. Jadi kalau kita buat subset, dia akan jadi begini. Tabib Malizi dekat sini. Tabib Malizi. Ini tabib sahaja yang bukan tabib ghair Malizi. Yang ini Malizi ghair tabib. Al-umum wal khusus wajhi. Kenapa wajhi? Sebab ada satu wajah je yang umum dan satu wajah je yang khusus. Silap. Satu keadaan dia jadi umum, satu keadaan lain dia jadi khusus. Dua-dua lafaz tadi. Tetapi kalau umum wa khusus mutlak, salah satu daripada dua lafaz tu mestilah umum, satu lagi mestilah khusus. Tapi kalau umum wa khusus wajhi, dua-dua lafaz tadi boleh jadi umum, boleh jadi khusus. Faham tak ni dengan contoh ni? Contoh lain, contohnya macam contohnya putih dengan kertas. Al-bayad dengan waraqah. Al-bayad dengan waraqah berhimpun pada kertas putih. Faham? Kertas putih ni, kertas putih. Jadi ini berhimpun dua makna ataupun dua lafaz, iaitu bayad dan juga waraqah. Kemudian al-bayad berpisah dengan waraqah pada susu. Al-waraqah berpisah dengan bayad pada kertas warna-warni.
Nampak tak? Faham tak? Okey, jadi itu dipanggil sebagai al-umum wal khusus wajhi. Dobit dia apa? Dobit dia dua-dua lafaz tadi boleh berhimpun pada satu keadaan dan berpisah pada keadaan yang lain. Dia tak boleh buat macam tadi. Dengan macam apa nama? Umum khusus mutlak. Kan semua insan adalah hayawan, tetapi tidak semua hayawan adalah insan. Dapat tak? Faham tak ini? Okey, baik. Yang terakhir sekali dan yang banyak juga diguna pakai adalah dia duduk bawah mutaradif. Sebab dia seolah-olah macam mutaradif. Jadi macam saya sebut tadi, yang ini semua ni, dua ni dipanggil sebagai tabayun juz'i. Tabayun juz'i. Yang ini tabayun kulli. Sebab insan dengan faras tu memang tak ada kena-mengena. Tetapi kalau kita tengok Rasul dengan Nabi, mafhum dia berbeza kan? Tetapi ada persamaan tak? Ada. Sebab apa? Sebab semua Rasul adalah lelaki, baligh, berakal dan menerima wahyu. Beza antara Rasul dengan Nabi, disuruh tabligh dengan tidak disuruh tabligh. Itu sahaja. Jadi dia ada persamaan tetapi berpisah pada satu keadaan. Baik, bawah mutaradif ada yang dipanggil sebagai tasawi. Tasawi apa maksud dia? Tasawi adalah nisbah lafzun muta'addid wa yajtami'a ataupun wa tattahida wa yattahida ataupun wa yattahida kedua-duanya fil afrad. Afrad dia sama. Dua lafaz yang berbeza, maknanya berbeza, tetapi afrad dia sama. Dia seolah macam taraduf tapi dia bukan taraduf. Contohnya apa? Lafaz insan dengan natiq. Lafaz insan dengan an-natiq. Lafaz insan dengan natiq. Insan maknanya hayawan natiq. Natiq ada maknanya sendiri. Jadi lafaz berbeza, makna pun berbeza. Tetapi sama dari sudut afrad. Sebab apa? Semua afrad hayawan, semua afrad insan adalah afrad natiq. Semua juz'iyat bagi insan adalah juz'iyat bagi natiq. Apa juz'iyat bagi insan? Muhammad, Ali, Umar dan seterusnya. Natiq begitu juga, Muhammad, Ali, Umar dan seterusnya. Jadi tasawi adalah lafzun muta'addid wattihad ataupun wayattahida fil afrad. Afrad dia sama. Beza lafaz tak sama, makna pun tak sama, tetapi afrad dia sama semua. Dipanggil sebagai nisbah at-tasawi. Jadi semua sekali ada berapa? Ada 5. Secara ijmal, secara tafsil ada 8 kesemua sekali. Kita ada mutawatir, kita ada musyakkik, kita ada mushtarak lafzi, kita ada taraduf, kita ada tabayun, kita ada al-umum wal khusus mutlak, al-umum wal khusus wajhi, at-tasawi. 8. Kebanyakan yang kita guna dalam perbahasan ilmu, tasawi, umum wal khusus mutlak, umum wal khusus wajhi, taraduf dengan mushtarak lafzi. Banyak sekali kita akan jumpa dalam perbahasan ilmu. Ada soalan? Apa? Takhaluf. Itu pembahagian yang lain. Nanti kita boleh itu permulaan pembahagian yang lain, takhalufnya. Sebab itu kita ada takhaluf, tamathul dengan apa lagi satu? Taqawul. Tapi itu pembahagian yang lain. Kita tak bincang dulu di sini. Tapi nanti kalau selepas kelas Ustaz nak tahu lebih detail, saya terangkan. Beza, takhaluf berbeza sikit. Tapi di sini termasuk Takhalufun yang dimaksudkan kat situ adalah tabayun. Takhalufun yang dimaksudkan kat situ adalah tabayun. Jadi bila kita baca matan, saya terang. Itu taksimul kulli, taksimul lafaz atau taksimul lafaz? Taksimul lafzil kulli, lafaz kulli. Taksim lafaz kulli kepada nisbah ataupun hubung kaitnya kepada makna. Sama ada satu lafaz ataupun ada banyak lafaz. Kalau satu lafaz ada satu makna ataupun banyak makna. Banyak makna, banyak lafaz sama ada satu makna ataupun banyak makna. Begitu pembahagiannya.
Sebab kalau sebahagian kitab dia kata apa? An-nisbatu baina kulliyaini. Nisbah antara dua kulli. Ini lafaz kulli. Dapat Ustaz? Ada soalan? Ada soalan untuk ni? Baik. Sebelum masuk perbahasan lain, saya nak guna supaya kita nampak contoh ataupun nampak penggunaan al-umum wal khusus mutlaq dan juga al-umum wal khusus wajhi. Baik. Ingat lagi tak talazum bainad dilalat? Istitrad sikit keluar. Ingat lagi talazum bainad dilalat? At-tadammuniyah wal iltizamiyah yastalzimanil mutabaqiyah. Maknanya untuk ada tadammun dan untuk ada iltizam mesti ada mutabaqiyah. Wal mutabaqiyah la tastalzimuhuma. Mutabaqiyah pula tidak melazimi tadammun, tidak melazimi iltizam. Wat tadammuniyah la tastalzimu al-iltizamiyah wal aksu. Ingat lagi tak? Apa ni? Talazum bainad dalalat. Jadi kita tengok dekat situ, yang paling umum apa? Yang paling umum sekali, yang dia ada tanpa kaitan dengan yang lain. Mutabaqiyah. Ini mutabaqiyah. Sebab dia paling umum. Kemudian dalam dia ada mutabaqiyah dan juga tadammuniyah. Dan ada mutabaqiyah dan juga iltizamiyah. Cumanya iltizamiyah dengan tadammuniyah saling melazimi tak? Saling melazimi tak? Tak, dia akan berpisah pada satu keadaan. Maka dia dekat sini. Jadi yang dekat dalam, yang paling bulatan paling besar ni mutabaqiyah. Bulatan ini tadammuniyah. Bulatan yang ini iltizamiyah. Berhimpun tiga-tiga makna. Kalaulah satu lafaz, ini istitrad sikit, ini saja nak guna perbahasan yang kita dah bincang sebelum ni. Sebab tu saya kata semua perbincangan yang kita bincang semua saling berkaitan. Kalau kita faham yang awal tu, kita akan faham yang seterusnya. Baik. Berhimpun yang dekat sini ni, ini semua ada. Maknanya dia ada mutabaqiyah, dia ada iltizamiyah, dia ada tadammuniyah. Yang dekat sini, bila lafaz murakkab ataupun lafaz ma'nahu murakkabun walahu lazimun. Kalau lafaz makna dia murakkab dan dia ada lazim, dia ada semua sekali. Mutabaqiyah, tadammuniyah, iltizamiyah. Kemudian yang dekat sini, ni saya buat macam ni. Baik. Yang dekat sini, kalau lafaz ni ada mutabaqiyah dengan tadammuniyah sahaja. Jadi dia adalah lafaz maknahu murakkabun. Makna dia murakkab. Walaysa lahu lazimun. Tapi tak ada lazim sebab dia ada mutabaqiyah dengan iltizamiyah sahaja. Yang terakhir sekali yang di sini nak buat cara pula. Ini pula. Bolehlah walaupun nampak macam ataupun saya tambah lagi lah. Okey. Yang dekat sini, kalaulah lafaz dia maknahu basit, maknanya tak ada juzuk, wa lahu lazim. Jadi dekat sini kita akan kata apa alaqah antara mutabaqiyah dengan tadammuniyah? Al-umum wal khusus mutlaq. Apa alaqah antara mutabaqiyah dengan iltizamiyah? Al-umum wal khusus mutlaq. Sebab apa? Sebab tak boleh ada tadammuniyah dan tak boleh ada iltizamiyah melainkan adanya mutabaqiyah. Dan mutabaqiyah tidak melazimi iltizamiyah dan tadammuniyah. Kemudian antara iltizamiyah dengan tadammuniyah, hubung kait dia adalah al-umum wal khusus wajhi. Dapat tak? Cuba kaitkan dengan apa yang kita bincangkan hari ini, perbahasan nisbah lafaz kepada makna. Ada soalan? Ada soalan tak? Okey. Ada soalan tak ada? Kita masuk perbahasan seterusnya. Kita dah selesai perbahasan kulli. Kita tutup perbahasan kulli dekat sini. Walaupun sebenarnya ada lagi perbahasan, tetapi sebab tak dibincangkan oleh Imam Akhdari,
dan saya pun merasakan supaya kita fokus dahulu dengan apa yang kita bincangkan, yang telah kita bincangkan sebelum ini, daripada kita tambah perbahasan yang di luar daripada matan. Okay, ada soalan tak? Tapi kenapa saya bincang 3 ni? Sebab dia banyak, yang 3 nisbah ni sangat banyak diguna pakai dalam perbahasan ilmu. Tak kisah apa-apa ilmu sekalipun, semuanya akan guna perbahasan ni. Baik, ada soalan tak? Tak ada Okey, baik. Semadam. Baik. Okey, ada soalan? Ada soalan tak? Baik. Saya untuk habiskan perbahasan, kita dah selesai. Kita bincang kuli ni, perbahasan pembahagian dekat apa? Lafaz mufrad ke murakkab? Mufrad. Kita dah selesai perbahasan lafaz mufrad. Dibincangkan seterusnya pembahagian lafaz murakkab, al-lafzu al-murakkab. Terbahagi kepada 2. Lafaz murakkab maksudnya apa? Ma yadullu juz'uhu ala juz'i maknahu. Terbahagi kepada 2. Yang pertama, in afada at-talab. Kalau memberi faedah, meminta, dipanggil sebagai talab. Kalau in ihtamala as-sidqu wal kadhibu, dipanggil sebagai khabar. Kemudian talab pula, meminta ni ada min a'la ila adna, minal a'la ila adna. Boleh jadi minal adna ila a'la, daripada a'la maksudnya tinggi, daripada atas ke bawah, daripada yang tinggi, yang paling tinggi kepada yang di bawah, daripada yang di bawah kepada yang di atas. Kemudian yang seterusnya, kalau sama level, kalau dia sama level, at-tasawi, maknanya dia sama level, bukan tinggi bukan atas, sama level, sama keadaan. Itu yang ketiga. Kalau daripada yang tinggi, yang atas kepada orang bawahan, ataupun kepada yang bawah, dipanggil sebagai amrun. Kalau daripada bawah kepada yang atas, dipanggil sebagai doa. Kalau sama level, tak ada atas tak ada bawah, dipanggil sebagai iltimas. Dipanggil sebagai iltimas. Dapat? Jadi amrun, kalau amar adalah talabul a'la, talabun minal a'la ilal adna. Minta daripada yang atas kepada yang bawah, dipanggil sebagai amrun. Contohnya guru minta kepada murid, dipanggil sebagai amrun. Kalau ataupun Allah memerintahkan kepada hamba-Nya, dipanggil sebagai amrun, talabul a'la minal talabul a'la ilal adna, kepada yang bawah. Kalau orang bawah, yang di bawah meminta dia kepada yang di atas, dipanggil sebagai ad-du'a. Sebab tu kita bila kita minta pertolongan atau minta sesuatu daripada Allah, kita panggil sebagai doa, talabul adna ilal a'la. Kalau daripada yang sama, contohnya saya minta sesama kita, dipanggil sebagai iltimas. Dipanggil sebagai iltimas. Kenapa dibincangkan pembahagian lafaz murakkab di sini? Sedangkan kita dalam perbahasan tasawurat bukan tasdiqat. Tujuan dibincangkan, Imam Akhdari bincangkan perbahasan ini supaya nak selesaikan pembahagian lafaz murakkab dan nak bagi tahu yang dikhususkan dalam perbahasan mantik adalah ini, yang dipanggil sebagai khabar, ataupun nanti dalam perbahasan mantik dipanggil sebagai qadiyah.
Iaitu apa? Ma yahtamilu as-sidqu wal kadhibu bidzati. Yang ini sahaja yang dibincangkan. Jadi Imam Akhdari nak selesaikan pembahagian secara total, secara keseluruhan, maka dibincangkan pembahagian lafaz murakkab. Baik, habis perbahasan lafaz mabahisul alfaz. Cuma tinggal yang terakhir. Tapi sebelum kita masuk yang terakhir, saya buat pemetaan secara umum, secara keseluruhan perbahasan yang kita bincang daripada awal perbahasan lafaz sampailah akhir perbahasan lafaz. Ada kan? Boleh? Belum. Ada soalan? Ada soalan tak yang tak jelas ke apa ke sepanjang perbincangan kita? Hitam je dia. Hitam. Ada soalan? Ada soalan tak untuk perbincangan kita? Tapi sebelum kita buat pemetaan tu, kita baca matan dahulu. Sebab kita tinggal matan lama juga kan, kita tak baca. Baik, dah Baik, kita masuk dalam matan. Saya bincangkan sedikit dengan apa yang kita dah bincangkan daripada awal perbahasan sampailah akhir. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu faslun fi mabahithil alfaz. Fasal pada membincangkan perbahasan lafaz. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu. Lafaz musta'mal terbahagi kepada dua, imma murakkabun wa imma mufradu. Ada lafaz murakkab, ada lafaz mufrad. Fa awwalun, awal dekat situ isyarat kepada murakkab. Fa awwalun iaitu al murakkabu ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi ma tala. Ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu dipanggil sebagai lafaz murakkab. Bi'aksi ma tala, lawannya adalah mufrad, iaitu ma la yadul juz'uhu ala juz'il ma'na. Baik, dalam matan tu, dalam syatrun thani tu, dalam syatr yang kedua kan, fa'awalun madalla juz'uhu ala, kat situ kita baca juz'uhu dengan sukun zai. Tetapi dekat bait yang dekat syatrun seterusnya kita baca juzu'u dengan dhammah. Zai tu baris dhammah, ikut kepada salah satu qiraat yang ada dalam qiraat asyarah. Juzu'u, dia tak baca juz'un tapi dia baca juzu'u. Untuk apa dekat sini? Kat sini daruratu syi'ri, untuk menjaga bahar dekat syair. Sebab matan sulam ditulis dengan bahar rojas, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Jadi kena ikut. Juzu'u jadi mutaf, juzu'i ma', juzu'i ma' jadi apa? Juzu'i ma'nahu muta'ilun, muta'ilun. Sebab kalau dalam bahar-bahar kan ada apa kita panggil lah, saya pun dah lupa dah. Kalau dalam arud tu dia tak semestinya datang dengan mustaf'ilun tu, dia boleh ada hazaf-hazaf. Mutaf'ilun boleh kan, tapi yang asal rojas mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi ma tala wahwa. Wahwa tu isyarat kepada mufrad. Sebab yang terakhir disebutkan bi'aksi ma tala. Ma tala tu adalah mufrad. Wahwa ala kismaini a'nil mufrada. Mufrad terbahagi kepada dua, kulliyun au juz'iyyu haitsu wujida. Kulli dan juz'i. Mufrad ada kulli dan juz'i. Apa yang dimaksudkan dengan kulli? Fa mufhimu ishtirakinil kulliyyu. Ma yufhamu al-ishtirak dipanggil sebagai lafaz kulli, kata nama am. Ka'asadin, contohnya lafaz asad. Wa aksuhu juz'iyyu, wa aksuhul juz'iyyu.
Dan lawan bagi ma yufhamu al-ishtirak adalah ma la yufhamu al-ishtirak, dipanggil sebagai lafaz juz'i. Wa awalan nisbah kepada kulli, wa awalan lidzatiin fi handaraj fansubhu. Kalaulah lafaz kulli masuk dalam mahiyah sesuatu ataupun masuk ke dalam hakikat juz'iyat lafaz kulli tersebut, dipanggil sebagai zati. Dipanggil sebagai zati. Wa awalan lidzati. Tarkib yang asal apa? Wa awalan in fi handaraja fansubhu lizzati. Itu tarkib yang asal. Kalaulah lafaz kulli itu masuk dalam mahiyah sesuatu, dipanggil sebagai zati. Au li'aridin, kalau keluar daripada mahiyah sesuatu, dipanggil sebagai aradi. Idza kharaja, kalau keluar daripada mahiyah sesuatu. Berbaki yang bukan di dalam dan yang bukan di luar, yang kita panggil sebagai wasithah, iaitu nau'. Wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas, kulliyah khamsah ada 5 semua sekali. Jinsun wa faslun aradun naw'un wa khas. Jins yang pertama kulliyun dzatiyun mushtarakun bainal mahiyati wa ghairiha. Wa faslun kulliyun dzatiyun mukhtassun li haqiqatin atau bimahiyatin wahidah. Aradun adalah aradul am. Aradul am iaitu kulliyun aradiyun mushtarakun bainal mahiyati wa ghairiha. Naw'un kulliyun tamamul mahiyah. Wa khas iaitu khassah kulliyun aradiyun mukhtassun bihaqiqatin ataupun bimahiyatin wahidah. Wa awwalun iaitu jins. Thalathatun bila syatat, ada 3 pembahagian dia. Jinsun qaribun ma fawqahu ajnas wa tahtahu anwa'. Au ba'idun iaitu jinsun ba'id, ma tahtahu ajnas wa fawqahu la syai', tak ada apa-apa atas dia. Au wasat, jinsun wasat iaitu ma fawqahu jinsun wa tahtahu jinsun. Tetapi pembahagian yang masyhur adalah jinsun ada 2 saja, qarib dan juga ba'id. Yang dimaksudkan dengan ba'id adalah jinsun ba'id sendiri dan juga jinsun wasat. Faslun fi nisbatil alfadhi lil ma'ani, wa nisbatul alfadhi lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani. Nisbah lafaz kepada makna ada 5. Tawatu'un iaitu apa? Lafzun wahidun wa ma'nahu wahidun musawiyan fil afrad, dipanggil sebagai tawatu' ataupun mutawatir. Tasyakukun lafzun wahidun wa ma'nahu wahidun mutafawitan fil afrad. Takhaluf dekat situ adalah tabayun kulli, iaitu apa? Lafzun muta'addidun wa ma'nahu muta'addidun. Wal ishtirak iaitu lafaz mushtarak. Mushtarak apa? Mushtarak lafzi, lafzun wahidun wa ma'nahu muta'addidun. Wa aksuhu taraduf, lawan bagi mushtarak adalah taraduf. Sebab apa? Kalau mushtarak lafzi, lafaz satu makna banyak. Kalau taraduf makna satu lafaz banyak, dia terbalik. Jadi sebab tu dia kata wa aksuhu at-taraduf. At-taraduf ialah lafzun muta'addidun wa ma'nahu wahid. Berbaki al-umum wal khusus mutlaq, al-umum wal khusus wajhi, al-umum at-tasawi. Al-umum wal khusus mutlaq ay yajtami'a fi maddatin wa yanfaridu ahaduhuma fil ukhra. Contohnya Nabi, Rasul, ingat tu je lah. Insan, hayawan. Dan kalau dalam umum khusus mutlak, kita boleh kata semua insan adalah hayawan, tetapi tidak semua hayawan adalah insan. Dalam sebelum saya lupa, untuk tambih, di dalam al-umum wal khusus mutlak, kita dapat satu kaedah qawaid akliyah, kaedah akal yang penting, yang banyak digunakan dalam perbahasan ilmu akidah ataupun ilmu kalam, iaitu apa? Idza thabatal akhas, kalau tersabit perkara yang khusus, thabatal a'am.
Wa idzan tafal a'am intafal akhas. Kalau kita sabitkan dia adalah rasul, yang rasul ni dengan nabi mana yang lebih khusus? Rasul, nabi umum. Idza thabatal akhas, kalau kita sabitkan rasul yang akhas, maka tersabit dia adalah yang a'am. Tersabit, a'am tu sabit dah. A'am tu ada wujud terus. Kalau kita kata dia rasul, maka dia adalah nabi. Idza thabatal akhas thabatal a'am. Wa idzan tafal a'am intafal akhas. Kalau ternafi yang umum, maka ternafi yang khusus. Kalau kita kata dia bukan nabi, automatik dia bukan rasul. Tapi kalau kita kata dia bukan rasul, adakah mesti dia bukan nabi? Tak. Jadi dalam kaedah tu disebut idza thabatal akhas thabatal a'am, wa idzan tafal a'am intafal akhas, wala aks. Tak boleh kita terbalikkan. Sebab apa? Kalau kita sabitkan dia umum, kalau kita sabitkan dia adalah nabi, mesti ke dia rasul? Tak. Jadi idza sabatal a'am la yasbut akhas, tak semestinya. Dan kalau kita nafikan akhas, ternafi ke yang a'am? Tak juga. Sebab apa? Kalau kita kata dia bukan rasul, mesti ke dia bukan nabi? Tak. Kalau kita kata dia bukan rasul, tak semestinya dia bukan nabi. Sebab boleh jadi dia bukan rasul tapi dia nabi. Faham tak? Okey, saya ambil contoh hayawan dengan insan. Kalau kita sabitkan dia adalah insan, automatik dia adalah hayawan. Tapi kalau kita nafikan benda tu adalah hayawan, maka dia bukan insan. Tapi kalau saya kata dia bukan insan, mesti ke dia bukan hayawan? Tak. Sebab boleh jadi dia faras, dia asad. Faham tak? Dan kalau saya sabitkan dia adalah hayawan, mesti ke dia insan? Tak juga. Dapat tak? Itu qawaid akliyah yang sangat penting dan banyak diguna pakai dalam perbahasan ilmu kalam. Nak saya tulis ke? Tak apa kan? Dah dapat kan? Idza thabatal akhas thabatal tulis. Okey. Okey, kalau tu kita panggil apa? Amar ke doa? Tak ada. Idza okey, idza thabatal akhas thabatal a'am, wa idzan tafal a'am intafal akhas, wala aks. Tak boleh kita nak terbalikkan dia punya sifir dia tu, tak boleh nak terbalikkan. Itu sahaja yang boleh dipakai. Sebab itu dalam Al-Quran, bila Allah nak ceritakan bahawasanya utusan Allah itu telah selesai, Allah kata khatamul rusul ke khatamul anbiya? Khatamul anbiya. Sebab apa? Idza intafal a'am intafal akhas. Tetapi hadis Nabi kata apa? Nabi kata akhir zaman nanti akan ada orang yang mengaku rasul, bukan mengaku nabi. Sebab apa? Sebab dalam ayat Quran disebutkan khatamul anbiya. Jadi mereka mengaku rasul, tak mengaku nabi. Tetapi kalau diorang faham apa yang kita bincangkan dekat sini, maka diorang takkan mengaku. Yang kita ada, kita pun ada rasul Melayu, kan? Dalam zaman dululah. Okay, dah selesai dah lah yang tu kan. Okay, baik. Dekat Indonesia pun ada juga kan. Baru-baru ni juga saya pernah nampak lah, awal-awal tahun rasanya. Pakai baju hitam macam tu, dia mengaku. Dan dia tak mengaku nabi, dia mengaku rasul saja. Dan itu sabit dengan hadis Nabi lah. Memang ada hadis Nabi sebut sebelum akhir zaman nanti ada 30 orang yang akan mengaku dia adalah rasul. Baik, dah selesai. Al-umum wal-khusus mutlaq. Al-umum wal-khusus wajhi adalah ayyajtami'a, dah pukul 11. Ayyajtami'a fi maddatin wa yanfaridu kullun minhuma fi maddatin ukhra. Contohnya tabib dengan malizi, bayat dengan waraqah, bayat dengan laban dan seterusnya. Dengan syarat subset dia akan jadi macam ni lah. Subset dia
dua bulatan besar berhimpun pada satu juzuk sahaja dan berpisah satu juzuk dengan juzuk yang lain. Kemudian at-tasawi. Jadi kalau kita buat subset, ini umum wa khusus mutlak. Ini umum wa khusus wajhi. Ini tabayun. Sebab apa? Sebab tabayun langsung tak masuk, kan? Kalau ini saya buat dua bulatan yang sama, kita kata dia adalah tasawi. Alright. Ini umum wa khusus mutlak, umum wa khusus wajhi. Ini tasawi. Tasawi ni awak kena buat bulatan tebal. Tentunya ni sebab seolah-olah macam dua bulatan yang berhimpun. Kalau ini adalah tabayun. Amrun wal lafzu imma talabun aw khabaru wa awwalun, iaitu talab, lafaz talab, salasatun satudhkaru, ada tiga. Amrun ma isti'la wa aksuhu du'a. Amrun ma isti'la, talabul a'la ila al-adna amrun. Aksuhu du'a, talabul adna ila al-a'la ad-du'a. Wa fit tasawi, kalau sama levelnya, iltimas, faltimasun wa ta'a. Kat sini siapa yang nak tahu lebih detail boleh tengok dalam ilmu balaghah. Dan balaghah perbincangan ni detail lah, perbahasan insya, lafaz-lafaz insya'iyah. Selesai. Kita berhenti pada perbahasan terakhir. Sepatutnya saya nak habiskan hari ini, tapi tak apa, kita bincang dalam perbahasan ni minggu hadapan. Dan kita masuk dalam perbahasan maqasid ilmu tasawurat, iaitu al-mu'arrifat ataupun al-qawlus syarihu. Cuma yang terakhir, saya minta maaf, saya ambil masa sikit. Yang terakhir kita buat pemetaan terakhir perbahasan mabahisul alfaz. Okey, yang terakhir sekali kita bincang mabahisul alfaz. Kita bincang al-lafzu, lafaz terbahagi kepada dua, musta'mal dengan muhmal. Tak bincang, kita bincang musta'mal saja. Musta'mal ada dua, ada mufrad dan ada murakkab. Mufrad terbahagi kepada dua, bi'tibar al-mafhum, sama ada mafhum yufham ishtirak kulli, la yufham ishtirak juz'i. Kemudian lafaz kulli kita bahagikan dengan banyak i'tibarat. I'tibarat yang pertama, bi'tibar wujud afradihi fil kharij. Kita bincang lain ni kan, saya tak tulis kat situ. Kemudian kita bincang kulli bi'tibar indirajihi fi haqiqati juz'iyatihi, ataupun kita kata fi al-mahiyah. Yang seterusnya, yang ketiga, bi'tibar nisbatuhu fil ataupun nisbatuhu lil ma'ani. Juz'i kita tak bincang. Kemudian murakkab kita bahagikan kepada dua, sama ada in afada talab dipanggil sebagai talab, in ihtamala sirqa wal kadiba dipanggil sebagai khabar. Talab terbahagi kepada tiga, amar, doa, ilmas. Jadi ini semua khulasah perbahasan yang kita bincangkan dalam mabahisul alfaz. Berbaki yang terakhir adalah perbahasan istilah, mustalah. Sebab apa? Imam Akhdari nak terangkan, sebelum masuk dalam perbahasan tasdiqat dan maqasid bagi ilmu tasawurat, kena bezakan antara lafaz-lafaz yang boleh jadi orang tersilap faham. Sebab kita dah bincang dekat sini kulli dengan juz'i. Kemudian nanti kita akan jumpa al-kull dan juga al-juz'u. Kemudian kita akan jumpa al-kulliyah
dan al-juz'iyah. Jadi semua sekali ada 6 mustalah. Kul, kulli kan, kul, al-kul, ataupun kullun, kulliyun, kulliyatun. 3. Juz'un, juz'iyun, juz'iyatun. 3, 4. Jadi kita bincang sebelum masuk dalam ta'rif qaulul syarih, kita akan bincang 6 mustalahat ini. Ada soalan untuk perbahasan hari ini? Ada soalan jelas ke tak? Bi'tibar mafhum. Sebab mafhum sama ada yufham ishtirak ataupun la yufham ishtirak. Yang bi'tibar masalah apa? Pembahagian kulli yang bi'tibar wujud afradi fil kharij. Kat situ. Ada soalan? Faham ke? Faham InsyaAllah. Saya harap fahamlah. Sebab kita panggil perbahasan yang kita bincang ni, kita kena bawa kepada maqasid ilmu tasawurat, iaitu ta'rif. Sebab ta'rif nanti kita akan jumpa pada jins, fasal, khassah dan seterusnya. Ada soalan tak? Kemudian lafaz mushtarak kita akan guna nanti dalam perbahasan ta'rif. Kita akan jumpa antara syarat ta'rif tidak boleh menggunakan lafaz mushtarak, melainkan ada qarinah, ada petunjuk yang mengatakan lafaz ni lafaz mushtarak. Kalau ada qarinah baru boleh guna untuk ta'rif. Itu nantilah dalam perbahasan ta'rifat. Ada soalan? Tolab ada 2. Itu dah masuk panjang sikit Ustaz. Tolab ada 2. Tolabul fi'li dipanggil sebagai amrun. Tolabut tarki dipanggil sebagai nahyun. Tapi ini ringkas je. Imam Akhdari bagi ringkas. Sebab apa? Sebab perbahasan tolab ni tak dibincang dalam ilmu mantik pun. Itu bincang dalam ilmu nahwu ataupun balaghah. Jadi taksim pun dia bagi sikit saja. Gharad dia apa? Gharad dia nak terangkan khabar ni. Sebab apa? Khabar itulah maudhu' kita nanti dalam perbahasan tasdiqat. Itu je. Okey, ada soalan? Ada soalan? Tak ada Okay, baik, kita tangguh dengan selawat. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqat Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقات محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.